Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita akan menyambung pengajian kuliah kita dengan kitab Penziarah Kubur, bukan penyembah kubur, yang disusun oleh Al-Fadil Kiai Ma'ruf Khazin hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Jadi dalam kuliah-kuliah yang lalu kita telah menceritakan tentang definisi ziarah kubur, iaitu secara mudahnya bererti berkunjung ke kubur, dan dalam pengertian yang lebih luas, iaitu kunjungan itu juga ada elemen memuliakan orang yang telah meninggal dunia dengan diziarahi kuburnya, didoakan dan sebagainya. Kemudian mendoakan ahli kubur itu memang satu perkara yang dituntut dalam agama kita, dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Memang jelas kita itu disunatkan untuk mendoakan dan memberi salam kepada orang yang di dalam kubur. Bukan berarti satu orang tu meninggal dunia lalu terputus terus hubungan, tidak, ya. Meninggal dunia ini hanya seseorang itu berpindah ke alam yang seterusnya selepas dari alam dunia. Jadi bukan berarti mati tak ada apa-apa. Masih kita itu disunatkan memberi salam kepada ahli kubur ketika menziarahi kubur. Demikian juga menziarahi kuburan kedua ibu bapa. Itu satu perkara yang dituntut, berdoa mengangkat tangan di tepi kubur. Ini just laju-laju untuk refresh apa yang kita telah ceritakan dalam kuliah-kuliah yang lalu. Kemudian ada di sana membaca Al-Fatihah di kuburan. Ini antara perkara-perkara yang kadang-kadang dipertikaikan oleh orang-orang yang jahil di zaman kita ini, atau orang-orang yang keliru dengan konsep menziarahi kubur ini, sehingga mereka seolah-olah menjadi anti kepada ziarah kubur dan amalan-amalan yang dilakukan ketika menziarahi kubur. Kemudian perkara-perkara yang lain tentang hukum ziarah kubur ini, memang pada asalnya itu ada larangan daripada Nabi SAW melarang dari menziarahi kubur, tapi larangan itu ada kaitan sebagai saddu zari'ah, sebagai menyekat jalan kepada satu perkara yang dilarang, kerana pada masa itu orang-orang masih lagi baru dengan ajaran Islam, masih lagi terikut-ikut dengan amalan jahiliyah, iaitu meratap dan sebagainya ketika menziarahi kubur. Lalu pada awalnya dilarang, tetapi setelah Islam itu telah mula mantap dalam diri umat Islam pada ketika itu, dan menziarahi kubur bukan sahaja tidak lagi mendorong mereka melakukan perkara-perkara yang haram, bahkan sebaliknya, menziarahi kubur itu menjadi sebab mereka ingat kepada negeri akhirat. Jadi itu
Ya. Jadi itu diubah hukum itu daripada dilarang sehingga kan disuruh, iaitu dengan kalimah fazuruha. Hendaklah kamu itu menziarahi kepada kuburan. Jadi asal menziarahi kuburan ini adalah dituntut. Sekarang kita lihat di muka surat 9, iaitu adab ziarah kubur. Ahli hadis iaitu Syekh Abdul Rauf Al-Munawi rahimahullah taala berkata, wali ziyarati adabun. Ini adab ya. Kalau dari segi hukum kita dah tahu ya. Ziarah kubur ni adalah satu perkara yang disyariatkan, dibenarkan ataupun disunatkan ya. Berarti kita itu mendapat pahala ya, menziarahi kubur, kerana ini adalah perbuatan yang disuruh dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini kita berbicara tentang adab pula ya. Wali ziyarati adabun minha, bagi menziarahi kubur ni ada beberapa adab, antaranya ayahdura qalbuhu yaqsidu biha wajhallahi. Jadi biarlah dia ziarah kubur tu dengan ada satu niat di dalam hati dia, bukan semata-mata pergi begitu saja, tidak. Iaitu niatnya itu dia nak dapat ridha Allah. Ziarah kubur itu dengan niat nak dapat ridha Allah, kerana menunaikan sesuatu yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meniru sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, wa islaha fasadi qalbihi, iaitu dengan niat untuk memperelokkan hati yang mungkin sudah keras, hati yang lalai dengan dunia, hati yang lupa kepada akhirat, hati yang tidak ingat kepada mati. Jadi dengan niat kita ziarah kubur itu, selain kita itu melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meniru sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam masa yang sama juga kita itu membantu ziarah kubur itu membantu membaiki hati kita, mengingatkan kita kepada akhirat. Perhatikan orang dalam kubur itu satu masa kan mereka itu hidup bersama dengan kita, berbual dengan kita, bergelak ketawa dengan kita, tapi sekarang mereka sudah berada di alam lain. Jadi begitulah nasib kita satu masa nanti. Jadi ini tujuan yang kedua ya. Tujuan pertama nak dapat ridha Allah. Tujuan yang kedua untuk memperbaiki hati kita. Wa naf'al mayyiti bima yatluhu minal Qur'ani. Dan yang ketiga, kita berniat untuk memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia itu, orang dalam kubur itu, dengan membaca Al-Quran. Kerana di sisi kita boleh kata majoriti para alim ulama, membaca Al-Quran itu sampai pahalanya kepada orang yang telah meninggal dunia. Hanya kan ada riwayat daripada imam kita sendiri, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mengatakan bacaan Al-Quran bagi si mati itu tidak sampai pahalanya. Tapi bukanlah berarti Imam Syafi'i mengatakan haram membaca Quran untuk si mati. Tinggal lagi perbincangannya sampai atau tidak sampai pahala. Kalau kita berpegang pada pandangan yang mengatakan tidak sampai, berarti pahala itu untuk orang yang membaca, bukan untuk orang yang telah meninggal dunia. Tetapi kata Al-Imam Abu Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam, beliau menerangkan bahawa riwayat pandangan Imam Syafi'i yang mengatakan tidak sampai pahala itu ditanggung dalam keadaan pertama tidak diniatkan, berarti kalau diniatkan sampai. Yang kedua, kalau tidak didoakan, berarti kalau didoakan agar pahala itu sampai, maka sampai. Dan yang ketiga, sekiranya tidak dibaca di sisi mayat. Jadi kalau ziarah kubur itu tidak timbul isu pandangan Imam Syafi'i tadi, kerana Al-Quran itu dibaca di sisi kuburan. Membaca Al-Quran di sisi kuburan itu satu perkara di sisi Imam Syafi'i sendiri, satu perkara yang dituntut. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpandangan, sekiranya seorang itu membaca Al-Quran di sisi kubur sehingga khatam Al-Quran itu yang lebih baik lagi. Jadi tidak ada isu ya. Membaca Al-Quran di sisi kubur itu sepakat di kalangan para ulama itu memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Jadi tiga niat. Pertama, nak dapat ridha Allah. Kedua, nak membaiki hati kita daripada kekerasan hati, lupa akhirat, tidak ingat mati dan sebagainya. Ketiga, dengan niat untuk memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia dengan kita itu membaca ayat-ayat daripada Al-Quranul Karim. Kemudian yang adab yang seterusnya adalah
wala yamshiya ala qabrin wala yaquda alaihi wa yakhla'a na'lahu wa yusallima wa yukhatibahum khitab al-hadirina fayaqulu assalamu alaikum dara qaumin mu'minin ila akhirih. Dalam kitab Faidul Qadir diterangkan bahawa yang pertama kita itu jangan berjalan di atas kubur. Maknanya bukanlah maknanya jangan kita berjalan di celah-celah kuburan, itu boleh. Tapi maknanya kita memijak berjalan di atas kuburan, memang atas kubur betul-betul itu dilarang. Atau duduk betul-betul atas kuburan tu. Kita cari satu kubur, kita pergi duduk atas tu, itu dilarang. Dan dari segi adabnya juga, hendaklah dia itu membuka slipper yang dia pakai itu. Alas kaki yang dia pakai itu buka. Itu adab menziarahi kubur. Tapi kalau misal kata dibibangi dengan membuka alas kaki itu mendatangkan mudarat, akan terkena katakan di situ banyak duri, itu lainlah. Tapi kalau tidak ada kebimbangan yang sedemikian, maka disarankan supaya kita itu membuka slipper atau alas kaki dan kita itu memberi salam. Memberi salam yakni kepada orang dalam kubur, bukan beri salam sesama kita yang ziarah kubur. Itu memanglah bila berjumpa dengan saudara-saudara seagama kita yang masih hidup ni, kita bagi salam. Tapi yang kita cerita bagi salam di sini adalah bagi salam kepada orang yang telah meninggal dunia. Sebab itu tak betul kalau orang membayangkan orang mati dah tak tahu apa-apa. Maknanya seolah-olahnya syariat kita ni menyuruh kita buat benda yang sia-sia. Beri salam kepada orang yang tak tahu apa-apa. Tidak demikian. Bahkan wa yukhatibahum khitabal hadirin. Bila kita itu berbicara dengan orang dalam kubur, hendaklah kita itu berbicara dengan mereka, bicara orang yang hadir. Maknanya bukanlah kita bercakap dengan ganti nama yang ketiga, mereka, whom. Bukan. Tapi kita bercakap dengan ganti nama yang kedua, antum, kamu. Itu maksudnya khitabal hadirin, bukannya khitabal ghaibin. Ghaib mana ganti nama ketiga, mereka. Tak. Kita bukan kata salam kepada mereka, bukan. Kita kata sebagai seolah-olah dia hadir di hadapan kita dan kita berkatakan assalamualaikum. Salam ke atas kamu kalian, daru qaumin mu'minin. Ini negeri adalah kaum orang yang beriman. Jadi interaksi kita dengan orang yang telah meninggal dunia bukanlah berarti interaksi dengan sesuatu yang sudah tidak ada makna, sudah tidak seperti batu atau kayu, tidak. Mereka tetap manusia, mereka tetap ada roh, tetapi jasad mereka sudah mati. Jasad mereka sudah tidak bergerak lagi. Bahkan barangkali kebanyakan manusia itu jasad mereka sudah hancur, dimakan oleh bumi. Tapi masih lagi mereka itu ada insaniah, ada kemanusiaan yang kita hormati, yang kita beri salam kepada mereka. Ini ajaran Islam. Kemudian di muka surat 10, manfaat ziarah kubur. Apakah manfaat ziarah kubur? Cuba lihat dalam Tasdiyatu Ahlil Masaib yang disusun oleh Muhammad Al-Manbaji Al-Hambali, ulama mazhab Hambali, Al-Munbiji, Muhammad Al-Munbiji Al-Hambali. Beliau menyebutkan ziaratul kuburi mustahabbatun. Ziarah kubur ini hukumnya adalah sunat. Berarti kalau kita lakukan dapat pahala, walaupun tidaklah sampai berdosa kalau kita tidak melakukannya. Kalau wajib, berdosa tak buat, dia tidak sampai peringkat wajib, tapi mustahabbah, satu perkara yang disukai, yakni sunat. Wahia tuzakirul akhirata, dan ziarah kubur ini memperingatkan seseorang itu kepada negeri akhirat. Wa tufrihul mauta, dan memberi kegembiraan kepada orang yang telah meninggal dunia. Walaupun kita tak dengar suara mereka, tak nampak mereka senyum atau ketawa, tetapi hakikat bahawa kita itu menziarahi ibu bapa kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita telah meninggal dunia, itu memasukkan kegembiraan kepada orang yang telah meninggal dunia. Kenapa? Bima yahsulu lahum minal ahya'i min qiraatin wa istighfarin wa du'ain wa sadaqatin wa nahwi dzalika. Kerana mereka itu akan mendapat kebaikan daripada bacaan-bacaan Al-Quran dan istighfar, memohon ampun kepada Allah,
juga doa-doa yang baik buat mereka, juga sedekah bagi pihak mereka. Buat kita, kalau di alam dunia ni, kalau saudara-saudara, kawan-kawan kita datang ziarah ke rumah kita, kita rasa happy. Kawan datang. Dan apa tu, kadang-kadang kawan ni datang, dia bawa makanan, dia bawa hadiah, ataupun dia tu bersembang, berbicara dengan kita. Ini kan menggembirakan kita. Tapi di alam akhirat ataupun di alam barzakh, tak dapatlah kita itu nak berbicara macam atas dunia ni. Apa khabar? Dia jawab, khabar baik. Macam mana kamu punya ni? Tidaklah begitu. Dan tidaklah juga kita itu boleh membawa makanan beri kepada orang yang telah mati. Ni saya bawakan makanan kegemaran kamu. Masa kamu hidup dahulu kamu suka makan ni, so saya bawa. Bukan begitu. Tetapi kalau dibawa makanan itu disedekahkan kepada fakir miskin misalnya, yang tinggal berhampiran dengan kuburan itu. Bahkan di setengah tempat memang ada fakir-fakir miskin yang menumpang bermalam atau berehat di tanah kuburan itu sendiri. Jadi kalau kita bawa makanan sedekah kepada mereka, niat ini sedekah bagi pihak si mati, maka itu menggembirakan orang yang telah meninggal dunia, kerana dia dapat kebaikan dari bacaan Al-Quran, dapat kebaikan daripada istighfar, permohonan ampun kita yang lakukan kepada Allah Ta'ala, dapat kebaikan daripada doa yang didoakan oleh orang yang menziarahi kubur, dan juga mendapat kebaikan dari sedekah yang dilakukan oleh orang yang ziarah kubur. Dan seumpama dengannya. Faziaratul kuburi fiha naf'un lil ahya'i wal amwat. Maka oleh itu, menziarahi kubur itu padanya ada manfaat bagi kedua-duanya. Yakni, bagi orang yang hidup yang menziarahi kubur itu dapat kebaikan. Bagi orang yang telah mati, yang kuburnya itu diziarahi juga ada mendapat kebaikan. Jadi, jauhilah kesalahfahaman, golongan yang tak apa sebab jadi anti pula dia pada ziarah kubur ni, tak boleh ziarah kubur hari raya, tak boleh ziarah kubur macam ni. Ya. Ziarah kubur ni kan satu tuntutan yang tidak ditetapkan masanya. Jadi masing-masing pilihlah. Ramai orang dia senang ziarah kubur tu pada hari raya. Kenapa? Kan itu hari yang pada masa saudara-saudara di ibu bapa dia masih hidup, kan mereka menyambut hari raya itu bersama-sama. Tapi sekarang misalnya adik-beradik dah mati ataupun ibu bapa dah meninggal dunia, so ada ingatan pada hari-hari tersebut kepada insan-insan yang tersayang, maka mereka senang untuk menziarahi pada hari raya. Dapatlah mereka itu sekurang-kurangnya walaupun tidak boleh berbual bicara, masih boleh memberi salam, masih boleh mendoakan, masih boleh hatta berkata-kata, walaupun kita kata tak boleh nak berbual dengan orang mati, tapi kadang-kadang orang tu mengadu, ibu saya ni di dunia ni, selepas kematian ibu, saya diuji dengan pelbagai ujian, ibu doakanlah saya semoga Allah ringankan ujian ini misalnya. Itu tidak ada masalah. Bahkan sabit bahawa Nabi SAW juga berkata-kata dengan orang yang telah meninggal dunia. Bila ditanya oleh para sahabat, kan Nabi SAW berkata-kata dengan orang kafir, di kalangan orang-orang musyrikin yang terbunuh dalam peperangan Badar. Nabi bertanya, Inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Sesungguhnya Nabi bercakap dengan orang mati. Kami itu telah dapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami itu benar. Adakah kamu dapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kamu benar juga? Jadi apabila ditanya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, adakah baginda sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan bangkai? Nabi SAW menerangkan, tidaklah kamu itu lebih mendengar dari mereka. Berarti sebagaimana kamu dapat mendengar percakapan saya, mereka yang telah mati juga mendengar percakapan saya. Tinggal lagi mereka itu tidak boleh menjawab sahaja. Tapi dengar, ya mereka dengar. Jadi janganlah terus kita tuduh, dia ni penyembah kubur. Sebab apa? Sebab dia bercakap dengan orang mati. Tak ada masalah. Yang pelik itu kalau orang mati bercakap dengan kita, iaitu satu benda yang khariq lil adah, satu benda yang luar biasa lah. Kalau sampai orang mati pula, kita bagi salam, Assalamualaikum ya ahla ya darul qaumin mu'minin, tiba-tiba dengar orang mati jawab Waalaikumsalam. Itu luar kebiasaan. Kalau orang yang penakut, dia lari dia. Ada pula orang mati jawab salam. Tapi di alam sana memang sabit dalam hadis, apabila seseorang itu memberi salam kepada saudaranya yang dikenali di dunia dahulu, maka saudaranya itu nanti di alam roh akan menjawab salam tersebut. Jadi semata-mata berbicara dengan orang mati itu tidak menjadi syirik. Kalau syirik mustahil dilakukan oleh Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada yang bertanya, boleh tak orang mati itu nampak kita? Yang kita cerita tadi dengar ya. Dia dengar kita bagi salam. Adakah dia boleh nampak? Wallahu alam. Setakat yang saya mengaji, tak jumpa secara khusus dikatakan orang mati itu nampak. Yang kita dapati dalam hadis-hadis adalah mereka mendengar hatta derapan slipper kan, bila kita manusia ni pakai alas kaki dan kita berjalan ada bunyi. Jadi bila orang yang menguruskan jenazah tu atau yang ziarah ke kuburan tu dah mula berangsur tinggalkan kuburan, jadi derapan tapak kaki mereka tu ataupun slipper atau alas kaki mereka itu boleh didengar oleh orang mati, salam boleh didengar oleh orang mati. Tapi kalau dia boleh nampak orang hidup tu berjalan atau pakai baju warna apa, ataupun kalau anak dia, oh dah besar ya anak saya, macam mana ya. Yang tu wallahu alam ya. Setakat yang saya mengaji saya tak jumpa lah. Tapi dari segi hukum akal benda itu harus sahaja Allah Taala berikan kebolehan kepada orang-orang dalam alam roh ni, selain daripada mereka itu mendengar, mereka juga boleh melihat. Itu tidak mustahil ya. Tetapi saya sendiri buat masa ni saya belum jumpa lah secara spesifik hadis yang menceritakan kalau orang mati itu melihat orang hidup yang menziarahi. Tapi kalau mendengar, ya betul ada ya. Jadi wallahu alam, kalau saya jumpa maklumat baru, saya akan maklumkan tentang soalan yang ditanyakan itu. Kemudian Rasulullah SAW, demikian juga Khulafa ar-Rasyidin dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in rutin berziarah. Maknanya ziarah kubur ni satu amalan yang mereka lakukan kerap. Bukan maknanya once in a lifetime, tidak. Selalu mereka lakukan. Qala dalam hadis ya, riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah taala, qala Talhah bin Ubaidillah kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuridu kubur asy-syuhada. Falamma ji'na kubur asy-syuhada qala hadhihi kubur ikhwanina. Kata Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, kami satu masa keluar bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Tujuannya keluar tu kenapa? Tujuannya nak menziarahi kepada kuburan orang-orang yang mati syahid. Apabila kami sudah sampai kepada kuburan orang-orang mati syahid ini, baginda Rasulullah bersabda, ini adalah kuburan saudara-saudara kita. Kemudian dalam hadis riwayat oleh Al-Hafiz Abdul Razak dalam Musannaf Al-Musannaf dan juga Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah an Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti kubur asy-syuhada'i inda ra'sil hauli fayaqulu assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar qala wa kana Abu Bakrin wa Umar wa Uthmanu yaf'aluna dzalika. Inilah antara dalil yang dijadikan sandaran oleh umat Islam yang mengadakan sambutan haul. Saya balik dari Kelantan semalam ni kerana menghadiri acara sambutan Maulid Perdana dan haul Tok Kenali ya. Ulama dan wali Allah yang terkenal dari Kelantan, Tok Kenali rahimahullah taala. Jadi cicit beliau membuat sambutan ya. Al-Fadhil Ustaz Hafiz ya. Beliau buat sambutan haul. Jadi kadang-kadang orang tanya, apa ni buat sambut haul ni? Ini tak ada dalil, ini bid'ah, ini apa ya. Jadi salah satu dalilnya, sebab haul ni basically kita itu menziarahi kuburan orang mati, mendoakan ataupun ada juga membacakan manaqib sejarah hidup dia untuk bagi satu dorongan supaya anak cucu itu bersemangat, kerana datuk moyangnya dulu ulama besar, orang soleh. Jadi kita ni cucu cicit rasa malu kalau kita ni tidak ikut jejak langkah mereka. Jadi itu antara aktiviti sambutan haul. Jadi yang dilakukan oleh Nabi SAW
adalah Nabi SAW itu, baginda itu ya'ti kubur syuhada. Maknanya sentiasa baginda itu menziarahi. Ya'ti ini fi'il mudhari'. Maknanya menunjukkan sentiasa lah. Fi'il mudhari' ini dia adalah present and future tense, yang menunjukkan sekarang dan juga akan datang. Jadi adalah Nabi SAW ini sentiasa mendatangi, yakni menziarahi kuburan syuhada, orang yang mati syahid, pada permulaan haul, maknanya permulaan tahun. Maknanya dah jadi macam annual event ataupun annual activity ya. Bila datang saja tahun baru, Nabi SAW pergi menziarahi ke kuburan para syuhada. Itu haul tu bahasa Arab ya. Hala yahul itu asalnya bermakna berlalu ya. Haul tu berlalulah satu tahun. Kalau dalam bab zakat kan ada syarat wajib zakat tu adalah berlalu haul, berlalu tempoh satu tahun. Lalu bila Nabi SAW ni baginda bila datanglah kepala tahun, maknanya awal tahun, baginda menziarahi kubur orang mati syahid, lalu baginda SAW bersabda, Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam ke atas kamu dengan apa yang kamu selama ini sabar. Orang mati syahid ni kan, mereka ni sabar, berjihad, berjuang, luka sampai meninggal dunia, mereka sabar. Fa ni'ma uqbaddar. Inilah sebaik-baik tempat kembali ya. Dan adalah di kalangan Khulafa' ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yaf'alu dzalika. Mereka juga buat benda yang sama. Mana ada macam walaupun tidak dipanggil sambutan haul, tapi bila Ra'sul haul, masuk je tahun baru, semua Khulafa' ar-Rasyidin ini meniru perbuatan Nabi SAW, iaitu menziarahi ke kuburan. Itu khususnya di sini adalah kuburan orang-orang yang mati syahid. Hadis yang ketiga. Qala al-Waqidi qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruhum fi kulli haul wa idza tafawwata asy-syu'abu wa idza tafawwaha asy-syu'abu rafa'a sautahu fayaqulu salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Thumma Abu Bakrin kulla haulin yaf'alu mithla dzalika. Thumma Umar ibn al-Khattabi, thumma Uthmanu, wa kanat Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'tihim fatakun indahum wa tad'u, wa kana Sa'd ibn Abi Waqqas yusallimu alaihim thumma yaqbalu ala ashabihi fayaqulu ala tusallimuna ala qaumin yarudduna alaikumus salama. Wa kana Abu Sa'id ibn al-Khudri yazuru tilkal kubura. Wa dzukira dzalika aidan an Ummi Salamata wa Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam kitab Dalailun Nubuwah lil Imam Al-Baihaqi dan dalam kitab Al-Maghazi lil Imam Al-Waqidi. Iaitu maksudnya Imam Al-Waqidi berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW mendatangi, yakni menziarahi kuburan syuhada tiap awal tahun. Dan beliau bersabda, salam damai bagi kalian dengan kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Lalu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhum, mereka juga melakukan hal yang sama seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam bab menziarahi kuburan ini. Kemudian bukan Khulafa' ar-Rasyidin saja, bahkan Fatimah puteri Rasulullah SAW, Fatimah radhiyallahu anha, juga mendatangi makam syuhada, menziarahi makam orang mati syahid dan berada di sana, berdoa di sana. Sa'ad bin Abi Waqqas mengucapkan salam pada para syuhada, kemudian dia menghadap kepada pengikutnya, anak-anak muridnya, dia berkata, ucapkanlah salam kepada kaum yang akan menjawab salam pada kalian. Jadi jangan kamu sangka kamu tak dengar jawapan salam tu, mereka tak jawab salam kamu. Bagi salam. Ini kamu bagi salam kepada kaum yang nanti akan jawab salam kamu. Jangan lagi kamu tidak dengar.
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berziarah ke makam mereka. Diriwayatkan pula yang berziarah ke makam para syuhada ini adalah Ummi Salamah, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi ini menziarahi kubur dan memberi salam dan mendoakan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia ini adalah sunnah Rasulullah SAW dan sunnah yang diamalkan oleh para sahabat. Hadis yang keempat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti kubur asy-syuhada'i inda ra'sil haul fayaqulu assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Adalah Nabi SAW baginda itu menziarahi kuburan para syuhada pada setiap awal tahun. Lalu baginda SAW bersabda, assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Bahkan Abu Bakr wa Umar wa Uthmanu yaf'aluna dhalika. Selepas pada baginda SAW, 3 khulafa ar-rasyidin melakukannya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Wa zara Nabi SAW qabra ummihi yawma fathi Makkah fi alfi muqanna'in. Dzakarahu ibnu Abi Dunya wa dzakara ibnu Abi Syaibata an Aliyin wa ibni Mas'udin wa Anas bin Malikin. Ijazata ziaratil kubur. Adalah Nabi SAW baginda bahkan menziarahi kuburan ibu baginda sendiri pada hari pembukaan Makkah di satu tempat yang bernama Alfi Muqanna. Disebutkan kejadian ini oleh Ibn Abi Dunya dan disebut oleh Ibn Abi Syaibah juga daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ibn Mas'ud dan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, dan menyebutkan tentang dibenarkan menziarahi kubur. Ini kubur ibu Nabi SAW. Wa kanat Fatimatu tazuru qabra Hamzata kulla jum'atin. Wa kana ibnu Umar yazuru qabra abihi fayaqifu alaihi wa yad'u lahu. Wa kanat Aisyatu tazuru qabra akhiha Abdurrahman wa qabruhu bi Makkah. Dzakara dzalika kulluhu Abdul Razzaq. Jadi adalah anak kanda Rasulullah SAW, iaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, sentiasa menziarahi kubur bapa saudara kepada Nabi SAW. Kiranya menziarahi kubur datuk saudara beliau lah yang mati syahid, iaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu pada setiap Jumaat. Maknanya dah jadi mingguan kalau yang cerita tentang ziarah Nabi SAW itu adalah tahunan Ra'sul Haul pada awal tahun. Tapi yang dilakukan oleh Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha menziarahi kuburan datuk saudara beliau iaitu Sayyidina Hamzah setiap Jumaat. Zaman sekarang ni ada juga yang anti ziarah kubur hari Jumaat. Ni apa ziarah kubur hari Jumaat? Ini kan dilakukan oleh para sahabat. Dan adalah anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, menziarahi kuburan bapanya, lalu berdiri di sisi kuburan berdoa kepada buat bapanya, berdoa kepada Allah kebaikan buat bapanya. Dan adalah Aisyah isteri Rasulullah SAW baginda beliau menziarahi kubur saudaranya bernama Abdurrahman dan kuburan itu berada di Makkah. Diceritakan semua tentang ziarah kubur ini oleh Abdul Razzaq. Ini boleh dilihat catatannya dalam syarah Sahih Bukhari li Ibn Battal. Demikian juga boleh dilihat dalam kitab Umdatul Qari, syarah Sahih Bukhari lil Imam Badruddin Al-Aini. Baik. Kemudian macam-macam jenis ziarah Ziarah ni, ziarah kuburan tu ziarah, tapi jenis-jenis ziarah tu ada pelbagai. Ahlul hadis iaitu Syekh Abdul Rauf Al-Munawi dalam Faidul Qadir menerangkan, qala Subki wa ziyaratuha aqsamun. Berkata Imam tak pasti Tajuddin ataupun Taqiyuddin As-Subki rahimahullah ta'ala, sebab dia ada dua tu, ayah dan anak, dua ulama besar. Jadi Al-Imam As-Subki menerangkan bahawa menziarahi kubur ini ada beberapa kategori, ada beberapa jenis. Ahaduha limujarradi ru'yatiha bighairi ma'rifatin bi ashabiha
wala qasdi istighfarin lahum wala tabarrukin bihim wala ada'i haqqin lahum wa huwa mustahabbun li hadzal khabari. Jadi yang pertama, ziarah kubur semasa-masa nak tengok kubur. Tak tahu pun siapa dalam kubur tu. Tak ada pun niat nak bagi istighfar untuk mereka atau ambil berkat dengan mereka atau menunaikan hak bagi mereka seperti ibu bapa atau guru dan sebagainya. Tak ada. Just nak ziarah kubur. Apa hukum ni? Saja. Tak tahu pun siapa yang tahu yang kubur orang Islam lah. Tapi tak tahu pun siapa-siapa si fulan. Tak ada pun orang yang dikenal yang ditanam di situ. Tapi saja nak ziarah sebab nak melihat kubur. Maka ini hukumnya sunat. Di hadzal khabar. Khabar yang Nabi SAW menyuruh kita itu menziarahi kubur kerana ianya mengingatkan kepada akhirat. Jadi mujarad dia lihat kubur itu pun sudah sunat. Di ziarah kubur untuk tengok kubur je. Tak kenal pun siapa dalam tu, bukan nak berdoa ke, bukan nak mohon ampun ke, tak ada. Pun sudah sunat. Asani ad-du'a lahum kama da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli al-baqi wa huwa mustahabbun li kulli mayyitin muslimin. Yang kedua, tujuan ziarah kubur lebih daripada nak lihat kuburan itu adalah untuk mendoakan kebaikan buat orang-orang yang telah meninggal dunia, sebagaimana Rasulullah SAW sendiri bagi dia mendoakan kebaikan buat ahli al-baqi, iaitu orang-orang Islam yang dikuburkan di Baqi. Maka yang sebegini hukumnya sunat dilakukan bagi setiap orang-orang Islam yang meninggal dunia. Sunat kita doakan. Jadi dia orang Islam. Tak kisahlah. Kita pun tak kenal dia. Orang kuburan di kampung orang lain misalnya. Kita pun tak tahulah siapa yang dikuburkan di situ ke, Pak Mat ke, Pak Lah ke, siapa. Tak tahu. Yang kita tahu itu kuburan orang Islam. Lalu kita mendoakan Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum dan seterusnya. Itu hukumnya adalah sunat. Dan dilakukan oleh Nabi SAW mendoakan orang mati ketika baginda menziarahi kuburan Baqi. Asalisu. Kategori yang ketiga, litabarruki idza kanu sulahaa. Dia ada syarat ni. Yang ketiga ni ialah kita ziarah kubur nak ambil berkat, nak dapat kebaikan daripada ziarah kubur itu. Ni kalau geng-geng yang anti dia kata ini syirik. Syirik apa benda dia, bang? Syirik ni menuhankan lain daripada Allah. Dia bukan pergi menuhankan ahli dalam kubur tu. Sebab tu dia letak di sini idza kanu sulahaa. Bila mana si mati itu merupakan orang soleh. Maka kita itu bolehlah pergi ziarah kubur selain daripada kita tu nak mengingatkan diri pada akhirat, selain daripada kita tu nak mendoakan kebaikan buat si mati, kita juga nak dapat kebaikan dengan ziarah tersebut. Kerana kesolehan orang soleh itu sumber barakah dan kesolehan orang soleh itu tidak terputus dengan kematian mereka. Jadi pelik ya, mereka ni kata tak apa. Nak ambil berkat boleh, time mereka hidup bolehlah. Kalau dah mati tak payah ambil berkat lagi. Siapa kata? Kebaikan ini bukan hanya ada pada orang yang masih hidup. Kebaikan juga ada pada orang yang telah meninggal dunia. Tapi sebab ini untuk ambil berkat, maka bukan semua orang Islam tidak. Kerana kebaikan ini ada pada kesolehan. Maka disunatkan melakukan demikian. Ziarah kubur untuk tabaruk ni hanya idza kanu sulaha, bila yang diziarahi itu merupakan orang mati yang soleh-soleh. Ar-rabi'u li'adai haqqihim. Faman lahu haqqun ala insanin yaburruhu bi ziyaratihi wa minhu ziyaratun nabiy sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fayambaghi dhalika rahmatan lil mayyiti wa riqatan wa ta'nisan. Jenis yang keempat, ziarah kubur kerana menunaikan hak. Sebab ada orang tu dia ada hak untuk diziarahi. Seperti ibu bapa, seperti saudara-saudara adik-beradik kita, seperti bapa saudara kita, ibu saudara kita, lebih-lebih lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebaik mana pun kebaikan ibu bapa kita kepada kita, sebaik mana pun kebaikan saudara-saudara kita kepada kita, tidak akan dapat menandingi kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab dan punca kita itu mendapat iman dan Islam. Dua nikmat yang terbesar dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih berhak lagi untuk Nabi SAW itu diziarahi. Jadi, yang keempat adalah menunaikan hak si mati. Maka barang siapa yang baginya hak ke atas seorang manusia, dia melakukan kebaikan kepada orang tersebut dengan menziarahinya. Dan daripada kategori yang keempat inilah,
ziarahnya Nabi SAW kepada kubur ibu baginda, maka saya gialah dilakukan ziarah yang keempat ini, menzarahi kerana hak tadi, rahmatan lil mayyit, sebagai satu bentuk rahmat kepada si mati, satu bentuk kasihan belas, satu bentuk kemesraan kepada, takkanlah mentang-mentang mak kita meninggal kita langsung tak pergi ziarah dia, kita langsung tidak pergi berdoa kebaikan di sisi kubur dia. Ini kan orang yang ada hak ketika mereka hidup, demikianlah hak mereka ketika telah meninggal dunia itu untuk dizarahi. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita akan masuk ke bab yang kedua di muka surat 17, iaitu tata cara ziarah kubur, ya. Macam mana tata cara yang sepatutnya dilakukan supaya kita itu menziarahi kubur dalam keadaan yang jelas, tata cara yang kita lakukan. Wallahu a'lam.